Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 699. Antara paparan utama. Bersatu bakal terkubur pada pilihan raya umum ke-15. Mujahid ajak bina semula asas Pakatan Harapan. Hentikan intimidasi terhadap pembangkang. Poligami bukan pengangkat status kuat agama, kata Zulkarnain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah pasti Barisan Nasional dan PAS mahu mengekalkan semua kerusi masing-masing di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri yang telah dimenangi calon kedua-dua parti tersebut. Keputusan ini merangkumi semua kerusi Barisan Nasional yang telah dimenangi oleh penyandang-penyandang yang melompat ke Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Demikian kata veteran UMNO Tan Sri Syahril Abdul Samad menurut portal online Malaysia Gazette. Perkara ini adalah suatu yang non-negotiable, tidak boleh dirundingkan dan Majlis Tertinggi UMNO sedar akan aspek ini. Ini kerana asas pembahagian kerusi dalam pilihan raya tidak semudah hanya mengikut telunjuk seorang Perdana Menteri, katanya seperti dipetik. Syahril berkata Barisan Nasional dan PAS sudah membentuk persefahaman bahawa kerusi-kerusi yang tidak dimenangi oleh kedua-dua parti ianya akan berasas kepada jumlah undi yang diperoleh calon masing-masing pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Menurut formula pembahagian kerusi yang akan diamalkan oleh Muafakat Nasional, ialah jika undi calon Barisan Nasional lebih daripada calon PAS, kerusi itu akan ditandingi oleh Barisan Nasional. Begitu juga sebaliknya. Tidak dapat dinafikan pada pilihan raya umum 2018 yang lalu, Bersatu mendapat undi daripada penyokong Pakatan Harapan. Beberapa peratus undi yang diraih oleh Bersatu tidak dapat dipastikan. Contohnya, Bersatu menang di kawasan Parlimen Tanjung Piai dan Dewan Undangan Negeri Semenyih ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tetapi kedua kawasan itu jatuh kepada Barisan Nasional semasa pilihan raya kecil. Ini menunjukkan wujud mobiliti pada sikap pengundi. Maknanya pengundi tidak semestinya memberi undi mereka kepada Bersatu pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Situasi ini dijangka akan dialami oleh gerombolan yang diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Maknanya Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin juga akan berhadapan dengan Muafakat Nasional dan Pakatan Harapan. Malah boleh dikatakan tiada kerusi yang selamat bagi Bersatu tanpa pengorbanan Barisan Nasional atau bantuan Pakatan Harapan. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazir Khalid dilaporkan berkata, pilihan raya umum tergempar adalah langkah penyelesaian terbaik dalam meredakan isu-isu politik ketika ini. Sekarang ini banyak timbul persoalan ahli parlimen kerajaan berapa, ahli parlimen pembangkang berapa. Jadi pilihan raya ini perlu diadakan agar kita dapat satu kerajaan yang solid dari segi sokongan ahli parlimen. Saya sebagai ahli parlimen Padang Terap juga memberi sokongan yang penuh kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, katanya seperti dipetik bernama. Berdasarkan kenyataan Mazir itu, beliau menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tetapi tidak berani berkata beliau akan menyokong Muhyiddin jika berlaku pilihan raya umum. Kenyataan ini selaras dengan keputusan Majlis Tertinggi atau MT UMNO yang menolak cadangan agar parti itu menyertai Gabungan Perikatan Nasional secara rasmi. Justru kedudukan Bersatu meletakkannya seperti telur di hujung tanduk. Di sini tidak, di sana pun tidak. Nampak jelas galah sejengkal Bersatu tidak dipandang tinggi oleh Barisan Nasional dan PAS. Terkuburlah Bersatu pada pilihan raya umum ke-15 tanpa rakan-rakan yang mahu menyokongnya. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid berkata, beliau bersama semua pemimpin termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim secara jelas menyebut tidak timbul mahu lari dari mandat rakyat. Kata Mujahid, pimpinan Pakatan Harapan mahu mandat yang telah dirampas, bukan mengambil mandat untuk jawatan
tetapi mengambil mandat untuk dikembalikan hak kepada berjuta pengundi yang telah memberikan kepercayaan kepada Pakatan Harapan. Beliau menegaskan sesiapa sahaja calon yang menjadi pilihan Pakatan Harapan untuk jawatan Perdana Menteri tidak dapat lari daripada keperluan dan ketetapan agenda perubahan. Siapa saja yang menjadi pilihan Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri, dia tidak akan lari daripada keperluan dan ketetapan ini. Menurutnya, agenda tersebut membawa pimpinan Pakatan Harapan ke dalam perjuangan yang panjang kerana mahukan perubahan termasuk pemulihan institusi. Oleh sebab itu, teras dan asas perjuangan kita masih tidak berubah kepada cita-cita ini. Ujarnya dalam siaran YouTube Dr. Mujahid Rawa channel bertajuk Solidkah Pakatan Harapan malam kemarin. Mujahid berkata perubahan tersebut bukan hanya pada pilihan raya umum 2018 tetapi dibina kekuatannya sejak Pakatan Rakyat dan sebelumnya Barisan Alternatif pada 1999. Beliau menegaskan Anwar Ibrahim telah meletakkan asas yang kukuh dengan perjuangan yang jelas apa yang negara ini mahukan. Kita melaluinya dengan pelbagai kesukaran termasuk Anwar dengan jiwa penuh besarnya menempuh pelbagai kesusahan dan keperitan. Mujahid yakin keadilan, amanah dan DAP sebagai teras Pakatan Harapan bersama warisan dan lain-lain akan terus membina cita-cita untuk mencapai kejayaan. Beliau menyeru agar momentum sokongan kepada Pakatan Harapan Plus dikekalkan bagi memulihkan negara. Tanpa kita lupa mandat yang dahulu, pasti kita kena ambil balik. Kita satukan fokus kita. Perikatan Nasional semakin longgar dan semakin tidak menunjukkan cita-cita yang jelas. Oleh itu, ayuh kita fokus apa yang perlu kita ambil dan sasaran kita. Ayuh kita fokus untuk membina semula asas-asas tertegaknya Pakatan Harapan ini, katanya. Sebelum itu, Anwar berkata semua sekutu dalam Pakatan Harapan tidak pernah mempertikaikan bahawa beliau merupakan calon Perdana Menteri ke-9 bagi gabungan itu. Menyentuh mengenai pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri selama 6 bulan, Anwar berkata wujud keraguan. Dengan jelas, Anwar tidak dapat menerimanya kerana beliau mahu menangani masalah kronisma dan mengkayakan golongan minoriti. Bagi laluan kepada Tun Mahathir 6 bulan dan dengan syarat-syarat kita akan sign, kita akan pastikan. Maknanya apa? Ada juga kecurigaan. Kita ada pengalaman. Jadi nak kata nak percaya 100% pun tidak juga. Bagaimanapun, beliau berkata Kerajaan Perikatan Nasional perlu diganti kerana mandat rakyat adalah kepada Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, sewajarnya semua pihak yang berjuang atas landasan yang digariskan dalam Pakatan Harapan bersetuju untuk mengembalikan mandat rakyat itu. Perkara ini turut dibangkitkan oleh Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP, Lim Guan Eng dalam kenyataan bersama mereka untuk menuntut kembali mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya umum 2018. Ini adalah sebuah perjuangan suci untuk mendaulatkan demokrasi serta nilai undi jutaan rakyat Malaysia yang memilih untuk menukar kerajaan bagi menyingkirkan pentadbiran yang korup dan kleptokratik melibatkan puluhan bilion dolar Amerika, ujar mereka. Mungkin pemimpin Pakatan Harapan menggunakan bait-bait ayat yang berbeza dalam ungkapan kenyataan mereka. Namun tidak nampak bahawa mereka lari daripada mandat rakyat dan agenda reformasi atau perubahan yang menjadi asas terbentuknya Pakatan Harapan. Justru ahli parlimen yang masih lagi memiliki hati nurani untuk membantu perjuangan rakyat membina semula negara ini tidak boleh bersekongkol dengan kleptokrasi. Polis dilaporkan selesai mengambil keterangan daripada ahli parlimen segambut Hana Yoh pagi tadi bagi membantu siasatan berhubung kenyataan yang dibuat naik menerusi laman sosial milik beliau baru-baru ini. Hana tiba di Bukit Aman ditemani oleh dua peguamnya, Gobind Singh Dio serta Shahrizan Johan. Beliau menghabiskan masa kira-kira sejam untuk memberi keterangan kepada seorang pegawai penyiasat di situ. Hana menyerahkan telefon bimbit dan kata laluan akaun media sosialnya untuk membantu siasatan polis. Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mio Farida Latrash Wahid, mengesahkan berada di Bukit Aman pagi tadi untuk memberi keterangan lapor bernama. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 505 dalam kurungan C Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Pada 11 Jun lalu, polis membuka satu kertas siasatan berhubung kenyataan yang dibuat pemilik akaun Hanayoh di Facebook yang didakwa mempunyai kecenderungan menghasut. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 505 dalam kurungan C Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, dalam satu kenyataan bersama, kemarin Majlis Setiausaha Pakatan Harapan menyeru pihak kerajaan pimpinan Perikatan Nasional menghentikan intimidasi terhadap pembangkang. Menurut kenyataan tersebut, Majlis Setiausaha Pakatan Harapan mengambil maklum siri tindakan di mana ahli-ahli Parlimen pembangkang termasuk dari Pakatan Harapan telah dipanggil pihak berkuasa untuk disoal siasat. Ada kalanya tindakan-tindakan ini bersekali laporan-laporan media yang menimbulkan persepsi tertentu terhadap individu-individu tersebut. Majlis Setiausaha berpandangan bahawa tindakan-tindakan ini adalah satu bentuk intimidasi terhadap musuh politik. Kami mengecam keras tindakan-tindakan intimidasi ini. Pihak Perikatan Nasional seharusnya lebih matang dan terbuka dalam menangani pendirian politik yang berbeza dari yang dipegang Perikatan Nasional itu sendiri. Tindakan-tindakan intimidasi seperti ini hanya akan mewujudkan persepsi negatif terhadap politik dan demokrasi Malaysia di mata dunia, kata kenyataan itu. Kenyataan tersebut ditandatangani oleh Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad dan Setiausaha Organisasi DAP Anthony Luk Siu Fok. Majlis Setiausaha menggesa agar tindakan-tindakan intimidasi ini dihentikan serta-merta. Demokrasi di Malaysia harus dipertahan dan diselamatkan dari pihak yang ingin merosakkan keadaan demi kepentingan peribadi dan kelompok politik mereka, tegas kenyataan itu. Apakah bunyi ciapan Hana di Twitter yang begitu menakutkan sehingga disiasat di bawah akta hasutan itu? Hanayoh menciap dalam Twitternya, apa akan terjadi kepada Plan Nasional menentang perkahwinan kanak-kanak setelah perlantikan ahli parlimen dari PAS sebagai timbalan Menteri KPWKM? Untuk rekod, satu plan strategik kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur telah digerakkan awal tahun ini ketika Datuk Seri Wan Azizah Ismail, Menteri KPWKM dan Hanayoh timbalannya. Sebenarnya isu ini amat mudah dijawab oleh timbalan menteri yang berkaitan iaitu Datuk Siti Zailah Yusof. Dulu ketika beliau dalam pembangkang, beliau amat berani berhujah dalam media sosial dan pentas-pentas. Kini setelah membentuk kerajaan tebuk atap dan menjadi timbalan menteri, di mana keberanian beliau berhadapan dengan pembangkang? Ini rentasan Jom Channel yang sedikit terkeluar dari isu politik tanah air. Di tengah-tengah kekecohan kes ahli Parlimen segambut Hanayoh disiasat polis kerana bertanya tentang kes perkahwinan bawah umur, tiba-tiba seorang ulama PAS dalam hantaran di Facebooknya mengecam sikap kaum ibu yang menolak lelaki berkahwin sebagai menantu. Walaupun imam solat tetapi menerima pula lelaki bujang yang tidak mendirikan sembahyang. Hantaran tersebut yang ditulis oleh Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Mukhtar Senik, dipercayai menjadi punca mengapa Ustaz Zulkarnain Abidin berang. Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah itu menegaskan bahawa amalan berpoligami tidak harus dianggap sebagai mengangkat status beragama individu. Menurut beliau, keharusan poligami adalah tanggungjawab sosial dan bukannya hak istimewa lelaki semata-mata. Latar belakang keharusan poligami adalah tanggungjawab sosial walaupun faktor individu diambil kira. Kaitannya dengan tanggungjawab sosial lebih relevan. Poligami bukan hak istimewa lelaki tetapi hak bersama lelaki dan wanita. Melihat poligami sebagai prerogatif lelaki adalah sudut pandang salah terhadap syariat, katanya dalam tulisan beliau di Facebooknya. Zulkarnain menyelar sikap agamawan yang menggunakan agama semata-mata kerana keinginan untuk berpoligami. Bagi sesetengah agamawan, poligami dianggap pengangkat status kuat agama. Lagi kuat agama seseorang, lagi besar keperluan untuk poligami, tempelaknya. Menurut beliau, bagi agamawan sedemikian, kehendak nafsu seksnya perlu dikekang dengan poligami. Bagi agamawan sebegitu, jika ada pihak yang menghalangnya berpoligami, pihak itu musuh agama. Apatah lagi jika wanita yang dimahukan oleh agamawan diserah kepada lelaki solo yang pada pandangan agamawan tak kuat agamanya. Wanita rosak jika diserah kepada lelaki sebegitu. Jika diserah kepada agamawan untuk poligami, selamatlah wanita itu, ujar beliau sinis.
Secara tersirat, beliau seolah-olah menyindir golongan agamawan yang tidak mampu memberi nafkah batin kepada isteri tetapi masih berpoligami kerana ingin menampilkan konon dirinya kuat agama. Isteri yang sedia ada pun sering kehausan di musim hujan, katanya. Menurut Zulkarnain, mereka menggunakan alasan agama untuk mencandu orang supaya menyokong agamawan berpoligami. Jika anak dara tak diserah kepada agamawan, rosaklah kehidupan agama wanita itu, sindirnya. Beliau mengecam sikap agamawan yang menjual agama demi memuaskan nafsu sendiri. Begitulah jahatnya agamawan sebegitu yang menjual agama dan dalilnya untuk memuaskan nafsu yang tak setara mana. Agamawan sebegini bukan sekadar merosakkan agama, bahkan merosakkan hidup orang lain. Agama jadi hodoh kerana tindakan jual agama. Manusia merana kerana terkapai-kapai, dayung tak mencecah air, tegas beliau. Zulkarnain berpendapat poligami harus, jarang jadi wajib, tapi lebih banyak jadi haram. Tapi bagi agamawan sebegitu, poligami seperti wajib. Ibu bapa yang tak beri anak gadis kepada agamawan sebegitu dikira berdosa. Seterusnya, Zulkarnain menyeru ibu bapa supaya jangan menyerahkan anak gadis untuk jadi mangsa agamawan sebegitu. Anak gadis anda tak jadi lebih beragama jika hidup bersama agamawan sebegini, tegasnya. Nampaknya golongan penjual agama ini bukan hanya mahu kuasa politik untuk jadi menteri, sedangkan tak tahu apa pun. Mereka juga mahu menguasai gadis-gadis walaupun sebenarnya tidak mampu menggembirakan mereka. Ibu bapa, sila ambil perhatian. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatia Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.